Ada sejenis manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita buat benda A, dia akan tanya, kenapa kau tak buat benda B? Bila kita buat benda B, dia akan tanya pula, kenapa kau tak buat benda C? Orang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang sangat-sangat menjengkelkan. Kalau anda jumpa, anda tangkap mereka, ikat mereka elok-elok, sangkutkan atas pokok kelapa, biar diorang duduk kat situ sampai kesudah, tak payah nak turunkan. Okey tak macam tu? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berlaku konflik dekat Palestin sahaja, sudah pastilah gesaan untuk memboikot produk-produk yang mempunyai kaitan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan Israel akan berkumandang. Cuma kali ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gerakan boikot tersebut nampaknya betul-betul dapat traction. Sebab kalau kita perhatikan, bukan sekadar dekat Malaysia saja gerakan boikot ini betul-betul berkumandang. Bukan sekadar syok sendiri beberapa persatuan agama Islam dan sebagainya dekat luar sana. Tetapi kali ini, gerakan untuk boikot produk-produk yang berkait dengan Israel ini telah menjalar ke seluruh dunia, melibatkan pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Mereka tak kira, mereka bukannya memboikot kerana mereka hendak menyokong saudara Islam ke ataupun apa-apa ke, tidak. Tetapi mereka memboikot kerana mereka membantah pembunuhan besar-besaran oleh rejim Zionis ini dan juga untuk berdiri teguh di sisi kemanusiaan. Dan kalau anda perhatikan, boikot-boikot ini dekat luar negara memang sangat-sangat luar biasa lah. Kita malulah sebagai rakyat Malaysia yang Islam merupakan agama persekutuan, yang selama ini memang kita sentiasa orang kata apa, melahirkan solidariti terhadap saudara-saudara kita kat Palestin. Kita pun tak mampu nak buat macam tu tau. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ini baik-baik belaka. Kita ini masih lagi ada adab, masih lagi ada budaya yang penuh dengan ketimuran. Sebab itulah kita tak akan mampu buat macam mana kawan-kawan kita dekat luar negara buat, yang buat sampai boikot gila-gila. Contohnya McDonald's, dia sampai baring depan McDonald's tu, tak bagi orang masuk sebagai contohnya. Letak sticky notes dekat dinding Starbucks. Memang gila-gila tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan menyebut tentang McDonald's, tentang Starbucks, inilah antara jenama-jenama yang sentiasa disebut-sebut untuk diboikot. Sebab memang jelas mereka ini, terutamanya induk mereka dekat Amerika Syarikat, memang ada kaitan secara langsung memberikan dana bantuan ataupun menyokong Israel laknatullah ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita menyebut tentang boikot saja, sudah pastilah akan timbul beberapa manusia yang durjana, yang mempertikai, mempelikih serta memperbudak-budakkan gerakan untuk boikot ini. Dengan satu kaedah yang boleh saya katakan sebagai kaedah macam mana pula dengan benda ini? Ataupun kenapa tak buat benda ini? Ataupun dalam bahasa orang putihnya, what aboutism? Maksud macam mana tahu? Bila kita kata kita nak boikot McDonald's sebagai contohnya, mereka akan kata, kenapa tak nak boikot FB sekali? Kenapa tak nak boikot Meta? Kenapa tak nak boikot Intel? Mereka lagi banyak memberikan dana kepada Israel. Dan macam-macam lagi. Kiranya dia nak kata macam ni, kalau kita nak boikot MACD, jangan MACD semata-mata. Yang lebih banyak bagi dana kepada Israel, contohnya ialah Intel. Sebagai contoh ialah mereka kata macam tu. Jadi, dia orang kata daripada boikot separuh-separuh, baik tak payah boikot langsung. Ini namanya boikot angat-angat teh ayam. Itu kata-kata mereka. Tetapi sebelum saya teruskan untuk menjawab hujah-hujah yang kelakar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda perhatikan, cakap-cakap ataupun suara-suara yang memperlekehkan usaha boikot produk-produk Israel ini biasanya kebanyakannya datang daripada pihak yang sama yang dok seru agar rakyat memboikot perniagaan-perniagaan dari Kelantan, Terengganu dan juga Kedah sebab kalah pilihan raya negeri. Puak yang sama. Tetapi bila bab untuk boikot produk berkaitan dengan Zionis, mereka tiba-tiba menjadi acah-acah suci, mengenangkan tentang nanti nasib pekerja macam mana, syarikat ini bayar zakat macam mana dan sebagainya. Tetapi bila kau kalah PRN, kalah teruk pula tu, terus pula kata, kita boikot perniagaan orang Kelantan, Terengganu dan Kedah kerana mereka telah menolak kerajaan perpaduan. Jangan sokong mereka lagi. Buat apa nak sokong mereka? Time tu kau tak fikir pula pasal gaji pekerja, tak fikir pula pasal zakat, keuntungan orang Islam. Ini namanya hipokrit bang. Hipokrit. So berbalik pada benda yang dihujahkan oleh mereka.
Mereka beranggapan bahawa kalau kau tak boleh boykot semua, baik tak payah boykot langsung. Sebenarnya benda itu salah. Dalam kaedah fiqh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu kaedah yang kita katakan sebagai kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Dalam kes boykot Intel ke dan sebagainya, benda itu kita akui. Memang sangat-sangat susah sebenarnya sebab kebanyakan produk-produk berkaitan dengan elektronik kita, terutamanya laptop dan juga komputer, banyak yang menggunakan Intel sebagai pemprosesnya. Dan dalam masa yang sama juga kita kena akui memang produk-produk yang kita sentiasa guna sehari-hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada guna dengan belian secara kerap ataupun bila sekali guna sampai sudah, kebanyakan mereka ini nak tak nak memang akan ada kaitan dengan Amerika Syarikat, akan ada kaitan dengan Zionis Israel. Tetapi kalau kita faham tentang konsep boykot ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak akan mengeluarkan kenyataan yang tak sekolah macam tu. Boykot ini bermaksud kita gunakan kuasa membeli kita untuk tidak lagi menyokong produk-produk yang bakal kita beli kemudian ini. Sebagai contohnya, kalau anda teringin nak makan fast food, anda janganlah makan dekat, janganlah pergi lagi ini, keluarkan duit, pergi beli pula mereka punya burger. Gunakanlah duit anda itu untuk anda makan fast food, pergi ke restoran Ramly Burger. Itu contohnya. Bukannya contoh katalah saya pakai baju lambang Nike, for example. Dan Nike ini pula contohnya dia menyokong Israel. Saya pergi ambil baju saya ini, saya pergi campak buang. Itu tak cerdik. Ataupun ambil handphone saya yang menggunakan chipset yang menyokong Israel, saya pergi buang, tak pakai handphone. Ataupun saya tutup akaun FB saya, tak payah main FB lagi dah. Itu namanya boykot yang tak cerdik. Kalau FB sebagai contohnya ataupun Instagram, kita gunakan senjata mereka ini untuk makan tuan. Mereka menyediakan platform propaganda mereka. Jadi kita gunakan platform mereka ini untuk menyampaikan risalah-risalah untuk menyokong Palestin. Itu baru betul. Menggunakan senjata mereka ke atas mereka sendiri. Bukannya bila kita tak nak semua berkaitan dengan Israel, kita pergi buang sosial media kita, sudahnya kita jadi macam katak bawah tempurung, macam anak-anak papa. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya katakan tadi, kalau anda memang dah ada barang-barang tersebut, guna je lah. Janganlah pergi buang, pakai je, nanti dikatakan kufur nikmat. Tetapi kalau anda hendak membeli yang baru, elakkan daripada membeli produk-produk yang kita tahu ada kaitan ataupun menyokong secara langsung ataupun tak langsung rejim Zionis Israel ini. Belilah produk lain yang tak menyokong. Lagi cantik, BMF. BMF ini ada dua. Satu, buy Malaysian first, beli barangan buatan Malaysia terlebih dahulu, ataupun yang paling penting lagi, buy Muslim first, beli barangan buatan Muslim terlebih dahulu. Dua-dua itu comel. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin tinggalkan anda dengan satu video. Kali ini saya tak nak tanya soalan kepada mereka ini, saya cuma hendak memberikan satu benda yang pasti akan memalukan Malaysia ini sebenarnya. Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menggesa orang ramai memboikot barangan dan perkhidmatan syarikat yang menyokong Israel sebagai menunjukkan solidariti terhadap rakyat Palestin. Ia berkata umat Islam di negara itu perlu menyokong perjuangan Palestin menentang pencerobohan Israel dan mengisytiharkan bahawa sokongan untuk Israel atau penyokongnya adalah haram atau bertentangan dengan undang-undang Islam. Macam malu tak?